YB dengan Datuk Seri. Saya tak nak terus masuk pada tajuk. Petang tadi cukup hangat sehingga perlu buat belah bahagian pengundian di dalam Dewan Rakyat tentang SOSMA yang berlaku pada hari ini. Jadi mungkin peringkat awal sedikit perkongsian gambaran awal apa sebenarnya yang berlaku, apa kesannya, apa permasalahan yang bakal rakyat hadapi jika benda ini berterusan. Betul. Ya, terima kasih pada Saudara Omar. Kita sebenarnya pada petang tadi tersangkut sikit sebab Parlimen menerima usul daripada pihak kerajaan untuk majlis ataupun sidang di mana isu SOSMA yang mana kita pada 2020 hari itu, saya tak ingat bulan berapa, tapi pada 2020, tahun 2020 lepas kerajaan kita jatuh lah, kita telah menolak satu usul untuk pindaan satu clause yang mana setiap 5 tahun dia akan terpaksa bawa ke Parlimen. Dan clause itu ialah tentang tempoh pertahanan atau tahanan tanpa bicara itu diminta selama 28 hari. Kita tidak bersetuju kerana waktu itu kita merasakan isu ini lebih kepada salah guna kuasa dan tidak diberi hak kepada mereka yang didakwa itu untuk mendapat pembelaan dan juga keadilan. Soal kita setuju bahawa jenayah dan apa saja isu jenayah perlu diatasi, tapi itu bukan bermakna kita boleh menidakkan keadilan kepada yang dituduh. Jadi atas alasan-alasan tersebut dan sebagainya kita tolak. Jadi hari ini dia datang balik, dia sebagai kerajaan datang balik untuk minta supaya dibatalkan. Sebab hari itu kita menang dalam undian itu. Jadi dia tak boleh buat pindaan di situ. Jadi kali ini dia nak mai balik untuk kita, sebelum dia nak pindah itu balik yang dia nak tuntut 28 hari ya WB, untuk dikekalkan, dia kena batalkan dulu yang kita tolak tu. Betul. Supaya untuk dia masuk balik. Itulah yang hari ni kita buat undian tadi, dah kita berdebat sebagainya. Tapi malangnya mereka menang dengan 105, kita dapat 86 gitu, 7. Maka usul itu akan dibawa pula esok untuk dibahaskan. Barulah dia boleh bawa apa pindaan yang dia nak buat dalam tempoh yang mereka hari itu tak dapat ketika kita menolak usul. Itu cerita je lah. Baik. Kesan dia tu banyaklah, ada yang positif, ada yang negatif. Dari sudut positifnya mungkin kita berpegang pada prinsip perlembagaan dari segi hak untuk mendapat keadilan, dan mungkin dari sudut negatifnya mungkin persepsinya seolah macam kita tidak bagi ruang kepada pihak polis untuk mendapat pembuktian pada masa 28 hari itu. Baik. Itu isu dia lah. Baik, itu antara perbahasan awal, perbincangan awal, dan aspirasi penolakan itu bermula daripada zaman ISA lagi sebenarnya. Ya, betul. Undang-undang drakonian seperti itu yang ditolak oleh Pakatan Dan itu Harapan. secara konsisten ditolak. Dan itu yang memang tidak mahu kita ketengahkan undang-undang seperti itu. Dan kita menyatakan bahawa penolakan itu bukan bermakna pihak polis tidak ada peruntukan. Betul. Untuk banyak di klausa-klausa lain. Dia punya tahanan itu. Ada klausa-klausa lain yang diberi dalam peruntukan akta jenayah dan sebagainya. Criminal code dan sebagainya. So itu bukan isu sebenarnya, tapi saya pun tak faham kenapa mereka nak reinstate balik atas alasan kononnya pihak polis memerlukan waktu yang lebih panjang untuk pembuktian, yang kita rasa itu bercanggah dengan apa yang prinsip kita pegang sekarang. Sebab kalau digunakan alasan itu juga alasan yang sama sewaktu kita membatalkan ISA, memansuhkan IA suatu ketika dahulu. Dan alasan pemansuhan itu ialah pelbagai justifikasi. Betul. Perlukan tempoh yang masa yang lama untuk mengawal keganasan dan sebagainya, tapi masih diluluskan. Datuk belah sana, bagaimana Datuk melihat nampak bibit-bibit awal sekarang undang-undang drakonian yang selalu kita gelar suatu ketika dahulu diketengahkan kembali, dan sekarang diluluskan pembatalan dulu untuk kembali dibahaskan untuk beberapa pindaan. Datuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana yang telah dah disebut oleh Hormat Datuk Seri Mujahid tadi, ini adalah untuk memberi isyarat awal bahawa kebebasan ataupun hak rakyat itu sebenarnya telah pun terpelihara dalam perlembagaan, dan juga di bawah kanun jenayah pun telah pun wujud untuk kita meletakkan
atau memberikan keadilan kepada semua rakyat Malaysia. Namun bila mana mereka nak bawa balik isu 28 hari dalam tahanan SOSMA ini, memberikan satu isyarat yang tidak menarik dari segi kebebasan dan amat merumitkan keadaan itu apabila dia tidak apa nama ni dibenarkan untuk diberikan hak dia untuk membela diri. 28 hari itu di bawah 54 yang telah pun diberikan apa nama ni perpindaan itu sebenarnya menjurus kepada mencengkam dan memastikan bahawa sesiapa saja, tak kira siapa, even though kalau speaker pun dia kata dia tak akan buat benda. Jangan bongkar. Benda ini tidak terbatas bukan saja kepada apa ni penjenayah, tetapi dia juga melibatkan elit politik. Jangan dipikir sebagai mereka yang akan menjadi permasalahan dalam segi keamanan. Mengancam mereka. Yang dilihat mengancam mereka. Ya, kalau dia lihat orang itu agresif, pandangan yang terlampau bernas sehingga mereka tidak dapat membatasi fakta yang jelas, dia boleh tangkap. 28 hari masuk dalam lokal. Ugutan akan berlaku, penganiayaan akan dilakukan. Dan apa yang membolehkan mereka lakukan itu mengugut sebagainya. Termasuk ahli politik. Saya sebenarnya dia ni rambangan, dia keseluruhan itu akan memberikan ketidakkeadilan kepada rakyat Malaysia yang ada dalam perlembagaan yang membolehkan mereka itu diberikan hak. Dan ini tidak boleh berlaku. Dia tak boleh bawa peguam pun dalam masa 28 hari. Amat sedih. Dan inilah antara yang kita akan berdepan apabila contohnya kos sara hidup meningkat, pekerjaan tak ada, mereka terlibat tu marah dan mereka akan buat apa nama ni piket, buat perasaan, juga boleh ditangkap. Boleh. Dan ditangkap dan letakkan dalam SOSMA dan mereka ini akan di 28 hari dalam jail for nothing. Dia tahu dia bawa peguam, tak boleh bawa, tak ada pembelaan. Kita dah ada kanun jenayah di bawah Seksyen 117, 14 hari. Apa masalah dia? Jadi kita tak nampak sebenarnya ini adalah lanjutan daripada untuk mereka menindas hak rakyat. Itu je. Baik, terima kasih YB Datuk Abdullah. Itu antara sedikit perkongsian awal terhadap perkembangan yang sedang berlaku di Parlimen pada petang tadi. Diluluskan pembatalan sebelum ini tentang pindaan SOSMA dan esok akan berlangsung perbahasan bagi pindaan akta ini. Dan itu telah membuka satu ruang perbincangan lain yang akan kita ketengahkan dalam siri Bual Bicara pada minggu-minggu yang akan datang. Dan bagi hadirin-hadirat yang sedang menyaksikan, kita dalam siri ke-44 Borak Dahsyat bagi tajuk Pentadbiran Pakatan Harapan Melayu Islam Tergugat. Walaupun sering kali diulang-ulang tajuk ini, namun masih banyak yang perlu diangkat bagi memberi pemahaman dan memperbetulkan salah faham terhadap rakyat. Jadi kita lanjutkan terus dengan pusingan pertama. Soalan bagi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid.